Bila mana kita memulakan segala-galanya, terutamanya pada pagi ini dengan melafazkan betapa bersyukur, betapa berterima kasih, betapa kita menghargai semua perkara yang Allah kurniakan kepada kita, termasuklah nikmat Ramadan. Kita hendaklah sentiasa melafazkan terima kasih, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kerana Engkau menganugerahkan satu nikmat yang paling bernilai, yang paling utama, yang paling besar dalam perjalanan hidup kita untuk kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, bahawa tidak ada waktu-waktu yang paling bernilai ialah waktu-waktu di antaranya kita berada di rumah Allah di bulan Ramadan dalam keadaan beribadah puasa kepada Allah. Tambah-tambah lagi pula berada di dalam taman-taman syurga yang disiapkan oleh Allah kepada khusus kepada kekasih-kekasih Allah, ya, di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita berbicara lagi dalam halaqah Ramadan. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah pertalian hamba dan pencipta. Hubungan dan pertalian hamba kita semua dan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, di sana banyak perkataan-perkataan yang membicarakan tentang hakikat diri kita. Saya pernah sebut di sini dan mungkin tuan-tuan pun masih ingat, dan mungkin juga tuan-tuan guru kita yang lain, ustaz-ustaz kita yang lain, berbicara soal bahawa hidup ini tidak lebih daripada seorang hamba. Antara perkara yang saya sebut dahulunya kepada tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni ada seorang Nabi, ada seorang Rasul, dan bukan sekadar Nabi biasa, bukan sekadar Rasul biasa, digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua Nabi dan ketua Rasul. Bahkan menjadi kekasih Allah. Tetapi bila mana kita baca Al-Quran, ada tempat-tempat tertentu yang Allah bicarakan tentang Nabi dan kekasihnya ini adalah tidak lebih daripada seorang hamba. Maknanya kalau kekasih Allah itu pun digelar hamba oleh Allah, bagaimana kita yang banyak dosa, kita yang banyak lalai, yang banyak alpa, ini sudah tentulah kita tidak lebih daripada seorang hamba. Bahkan kata ulama, semua manusia yang dicipta oleh Allah dilahirkan di muka bumi ini untuk jadi hamba. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang akan jadi tuan. Cuma kadang-kadang kita berbicara sesama kita demi menghormati sesama kita, maka kita gelarkan, apa khabar tuan? Tapi pernah kita bagi tahu bahawa bahasa Malaysia ni, bahasa Melayu ni, dia salah satu bahasa yang mengungkap banyak perkataan-perkataan menggambarkan adab-adab. Antaranya ialah tuan hamba. Tuan ke hamba? Apa khabar tuan hamba? Untuk menunjukkan dan menyedarkan kita bahawa dari satu sudut kita menghormati orang, sebab tu kita panggil tuan. Dari satu sudut kita mengingatkan dia dan diri kita tidak lebih daripada seorang hamba. Baik, maka sekarang ni macam mana keadaan kita dalam melalui kehidupan Ramadan? Hidup sebagai seorang hamba. Maka bila mana kita berbicara tentang seorang hamba, mesti kita ada tuan punya diri kita. Kerana hakikat hamba itu dia tidak memiliki apa-apa, termasuk dirinya. Dan dia tidak punya apa-apa. Termasuklah dirinya bukan kepunyaannya, dirinya bukan milik dia. Maka dirinya milik tuan punya dirinya. Maka kita ni bila mana kita menyadari bahawa kita hamba, kita ada yang memiliki diri kita. Siapakah pemilik diri kita? Tuhan yang mencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada tugas yang kita lalui, sebab itulah selalu kita ulang dalam kitab Tauhid. Kita ni ada satu tugas. Apakah tugas kita? Tugas kita ialah menjadi hamba kepada Allah dan menyempurnakan diri sebagai seorang hamba. Ini tugas. Sebab tu setengah ulama dia menghuraikan apa makna mukallaf. Ada satu tajuk dalam kitab fiqh. Kita ni siapa? Seorang mukallaf. Apa makna mukallaf? Seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan tugas hamba. Maka tugas kita ialah hidup sebagai seorang hamba dan belajar menjadi hamba yang sempurna kepada Allah. Itu sedikit mukadimah saya nak bagi tahunya. Yang kedua saya nak sebut, kalau kita baca Quran lagi,
kita akan bertemu dengan dua perkataan yang maknanya sama tetapi kedudukannya berbeza. Yang pertama perkataan ibadun. Ain, ba, alif, dal. Ibadun. Terjemahnya ialah hamba-hamba. Yang ini banyak nanti saya sebut dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua kita akan bertemu bila mana kita baca Quran, abidun. Ain, ba, ya, dal. Abid. Bezanya huruf alif dengan huruf ya. Yang pertama ibadun, ain, ba, alif. Ada dal. Ibadah. Perkataan kedua abid, huruf ya. Ain, ba, ya, dal. Apa beza antara ibadun dengan abid? Baik, saya nak baca sedikit. Yang saya catat di sininya ialah perkataan ni daripada dua perkataan ni daripada satu perkataan asalnya ialah abdun, ain, ba, dal. Ini sedikit kita belajar kaedah bahasa Al-Quran. Ain, ba, dal. Abdun. Daripada abdun ni perkataannya ialah satu, seorang. Dia jadi pecah kepada dua untuk menunjukkan ramai. Satunya ibadun, satunya abidun. Dan kalau kita jumpa dalam ayat Al-Quran yang menceritakan ibadun, contoh dalam suratul Baqarah, selepas Allah membicarakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai akhir bawah tu surah Al-Baqarah 186. Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, oleh hamba-hambaku. Hamba-hamba di situ Allah guna perkataan ain, ba, alif, dal. Okey ya? Ada ayat yang lain yang juga saya catat di sini pada tuan-tuan untuk kita lihat beberapa perkara yang kalau boleh kita renung balik insya-Allah. Ada ayat yang Allah mengatakan wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa ma rabbuka, tidaklah Tuhanmu sekali-kali menzolimi hamba-hambanya. Tetapi hamba di situ dalam surah Fussilat ayat 46 Allah menggunakan perkataan ain, ba, ya, dan abid. Boleh insya-Allah ya? Kita ni nak berhubung dengan Allah ni. Pertalian seorang hamba dengan Allah. Maka kita kena jadi hamba yang perkataan yang mana satu untuk berhubung dengan Allah. Sebab ada hamba ni, dia hamba juga, tapi dia tidak berhubung dengan Allah. Yang kita nak bicara ni, hamba yang berinteraksi, berhubung, ada talian dengan Allah. Pertalian dengan Allah. Baik, apa beza dua-dua tu? Saya baca satu persatu. Dikatakan oleh para alim ulama ialah al-abdul ladzi arafa Allah. Seorang hamba yang mengenal Allah. Wa akbala alaihi, dan dia sentiasa menghadapkan diri dia kepada Allah. Wa dhabata min manhajihi, dan dia sentiasa mengikat dirinya dengan ajaran-ajaran Allah. Manhaj, kehidupan, ajaran-ajaran Allah. Fahazal abdu yajma'u ala ibad, dan inilah yang menunjukkan perkataan asal pada dirinya itu sebagai seorang abdun, maka dia digelar ibadun. Ibad. Jadi apa makna perkataan ibad? Ya Allah kata wa iza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad oleh hamba-hambaku, hamba yang mana? Hamba yang mengenal Allah. Hamba yang sentiasa menghadapkan dirinya kepada Allah. Hamba yang sentiasa menurut ajaran-ajaran Allah. Inilah hamba yang dimaksudkan fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Boleh insya-Allah ya? Jadi kita kena pastikan bahawa pertama sekali kita kena kenal Allah. Kalau nak jadi hamba Allah, mesti kenal Allah. Okey ya? Macam mana kita nak berhubung dengan seseorang yang kita sendiri pun tak mengenalinya? Saya nak jumpa orang ni.
nak berinteraksi dengan dia, berurusan dengan dia. Kenal tak dia? Tak pernah kenal. Habis nak jumpa macam mana? Orang yang tak pernah kenal kita nak jumpa macam mana? Dia tinggal kat mana pun tak tahu. Maksud kenal ni maksudnya apa? Langsung tak kenal maksudnya. Langsung tak kenal. Namanya apa? Nak jumpa besok. Jumpa besok. Jumpa kat mana? Tak tahu. Namanya apa? Tak tahu. Nak jumpa ni dia punya jawatan ni apa? Nak urusan apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Apa maknanya? Tak kenal. Itulah menjadi masalah saya dengan tuan-tuan. Siapa Allah? Sejauh manakah kita sepatutnya mengenal Allah? Maka saya cerita ringkas beginilah. Saya cerita ringkas. Ini mukaddimah orang ni tak belajar lagi ni. Supaya kita, rupanya di sini saya, maka bermula daripada sinilah saya membuat ataupun menghubungkan diri saya dengan Allah. Kenapa? Kerana tak ada maknanya Ramadan tanpa hubungan kita dengan Allah. Berapa ramai manusia menghadapi Ramadan demi Ramadan, tapi dia berhubung sekadar dengan Ramadan. Dia berinteraksi dengan sekadar Ramadan. Dia bertalian hanya dengan puasa. Tidak ada talian dia, tidak ada hubungan dia, tidak ada interaksi dengan yang menetapkan ketetapan Ramadan, yang memfardukan kefarduan puasa Ramadan, yang menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dia tadarus, dia tadarus. Tapi dia baca apa? Dia baca Quran. Quran itu siapa yang punya? Siapa yang berfirman? Tak tahu. Dia sembahyang, dia sujud, dia rukuk. Selepas itu dia lalai. Dia lalai. Kenapa lalai? Kerana dia berinteraksi dengan solat semata-mata. Dia tidak berinteraksi dengan di sebalik solat yang dia sembah itu siapa dia? Allah. Dia baca Quran, alhamdulillah dia baca Quran. Dah berapa juzuk dah sekali? Hari ke berapa ni? Hari ke-6. Dah 12 juzuk ya. Tak. 6. Bukan 2 juzuk satu hari. Tak. Kalau Imam Asy-Syafi'i, hari yang ke-6 ni, bukan 6 juzuk. Bukan 12 juzuk. Berapa kali? Satu hari 2 kali. Bukan satu hari sekali. Satu hari 2 kali. Maknanya kalau nak hari yang ke-6 ni berapa dah? 12 kali khatam. Kerana apa? Kerana dia bukan berinteraksi dengan Quran semata-mata, tetapi dia berinteraksi dengan yang menurunkan Al-Quran. Ini bicara kita pada hari ini. Sebab tu secara ringkas kita sebut. Sebab kita tak belajar kitab Tauhid, kita baca tajuk umum. Siapa Allah yang kita sedang berinteraksi dengannya? Al-Khaliq. Dia adalah pencipta kita. Tak ada kita hari ini untuk berbicara, untuk duduk-duduk di sini, untuk mendengar di sini kalau Allah tidak mencipta kita. Maka sejauh mana kita ingin menghargai Allah untuk berhubung dan berinteraksi dengan Allah, tanpa Allah cipta kita, tak ada kita. Maka adanya kita hari ini kerana dia yang mencipta kita. Macam mana perasaan hati kita? Sebagaimana kita menghargai, saya selalu buat ibarat, yang ibarat tuan-tuan dah faham dah. Cuma kita sama-sama rasa. Saya selalu buat ibarat. Kenapa kita ambil perhatian sangat kepada ibu dan ayah kita? Kerana tanpa mereka, tak ada kita hari ini. Kenapa kita rindu sangat, kita kasih sangat, kita hormat sangat, kita mulia sangat ayah dan ibu kita? Kerana tanpa dia, tak akan ada kita hari ini, dan tanpa mereka, kita tak akan sampai ke tahap ini. Dia lahirkan kita, dia besarkan kita, dia bagi kasih sayang kepada kita. Tetapi kita nak bagi tahu bahawa Allah, dia lebih mencintai kita dibanding dengan mak dan ibu kita, ayah dan ibu kita. Allah lebih menjaga kita dengan begitu teliti sekali. Mak dan ayah kita dia jaga makan dan minum, okey. Mak dan ayah kita jaga makan dan pakaian, okey. Jaga tempat tinggal. Allah ni dia jaga kita seluruhnya. Setiap kedipan mata kita diurus, setiap denyutan jantung kita dia jaga, setiap apa lagi? Hembusan nafas kita dia anugerahkan kepada kita dengan persiapkan dunia dan oksigennya seluruhnya. Jari-jari kita seluruhnya, jari kaki kita, jari tangan kita ada uratnya, ada sarafnya, ada darahnya, ada sendinya, ada dagingnya, ada tulannya yang menggerakkan seluruh diri kita. Siapa dia? Allah. Kalau Allah lah yang mencipta kita dengan seumpama ini, selengkap ini, sesempurna ini, bagaimana kita boleh lalai dari Allah? Hanya kerana sibuk dengan semata-mata Ramadan. Minta maaf saya cakap ya, semata-mata Ramadan. Seronoklah Ramadan dengan bubur apa? Bolampu.
Tapi jangan salahkan bubur lambuk. Makan aja lah kalau orang bagi. Saya sebut bubur lambuk ni apa? Saya parking kat depan tu, bau duk tengah masak. Itu yang teringat bubur lambuk kat depan tadi. Tiba-tiba keluar bubur lambuk ni apa pula ni? Sebab parking kat depan tu nampak rasa, ada bau lah. Pagi-pagi lagi dah bau dah. Sibuk dengan bubur. Sibuk dengan air. Tak salah air. Jangan salahkan air. Salahkan kita yang terpedaya dengan air. Tak salah dunia. Salahnya kita terpedaya dengan dunia. Tak salahnya harta dan segala jawatan. Kita yang terpedaya dan terlalai daripada yang mencipta kita sehingga Allah itulah menganugerahkan kita segala-galanya yang ada pada hari ini. Okey, siapa Allah? Al-Khaliq. Siapa Allah? Al-Malik. Dia yang memiliki diri kita. Sebab tu kita hamba. Apa makna hamba? Tidak memiliki apa-apa. Harta yang ada pada kita pun Allah bagi pinjam. Anak pun Allah bagi pinjam. Suami pun Allah bagi pinjam. Sebab tu yang pinjam ni jangan jaga sangatlah. Memenatkan. Lain macam aja senyum. Betul. Isteri pun Allah bagi pinjam. Ini yang susah ni kan. Kerana apa? Kerana semuanya bukan milik kita. Sebab apa? Sebab kita kan hamba. Yang menjadi yang menyusahkan kita kerana kita tak sedar diri, kita merasakan bahawa itu kita punya. Sedangkan diri kita pun bukan kita punya. Apatah lagi suami kita, apakah lagi isteri kita, apakah lagi anak kita, apakah lagi harta kita, apakah lagi jawatan kita. Ada orang bertukus lumus mempertahankan jawatan. Contoh, ada orang bertukus lumus sampai mati bertahankan harta. Bahawa semua itu bukan milik dia. Diri dia pun bukan milik dia. Milik dia adalah Al-Malik, Tuhan yang pemilik. Yang kita sebut Malik Yaumiddin, bukan setakat milik Allah dunia ini, bahkan hari akhirat pun Allah yang memiliki. Okey. Siapa Allah? Al-Mudabbir, yang mengurus takbir. Ini siapa jawatan pengurus ni? Pentadbir. Allah yang mengurus takbir. Ada siangnya, ada malamnya, ada hujannya, ada panasnya, ada sakitnya, ada demamnya. Betul ya? Doktor pun demam juga. Semalam ya Allah saya pergi, saya sebut ini, semalam saya pergi tazkirah satu tempat. Taman Shah Bandaraya. Set 8 ke sana. Bukit Bandaraya. Subhanallah. Semalam jiwa saya agak terganggu sikit. Pagi ni pun rasa terganggu juga. Jadi jangan salah faham. Rasa malu dengan Allah. Ya. Saya pergi semalam, saya solat. Imamnya muda lagi, 30-an lah rasanya. Imam tu seorang doktor perubatan. Di KL, hospital KL. Subhanallah. Bacaannya subhanallah. Malu kita dengan Allah. Ya. Kalau tuan-tuan duduk belakang tu, nanti saya ambil nombor telefon dengan dia, imam jemputan. Subhanallah, bacaan dia bagus, suaranya sedap, bacaannya bagus, menusuk dalam hati. Subhanallah, memang betul lah mak dia. Saya sampai hari ni saya rasa nak menangis lah. Rasa sedih. Sedih bukan apa. Kita tak boleh sampai ke tahap tu. Kita ni baca Quran masih terhege-hege. Umur nak nanti dah kita ni. Dia ni bukan ustaz, tapi ustaz lah dia ni kan. Mungkin dia lebih ustaz pada kita. Yang kita terasa orang gelar kita ustaz. Baca Quran pun terhege-hege baca Quran. Nak khatam pun terhege-hege, baca pun kadang-kadang. Kita ni sebenarnya cuba baca depan qori. Rasa naya kita. Kemudian pula dengar pula yang terbaru tu pula adik Azfar tu kan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang umur 60-70 ni, kalau Allah tanya soalan, dia umur berapa Azfar tu? Belasan kan? 10. Subhanallah. Lagilah memalukan kita depan Allah akhirat nanti. Kalau Allah kata hamba aku yang aku bagi baru umur dia 10 tahun, dia boleh
Dia boleh baca Quran di peringkat antarabangsa, qori, pakar-pakar Quran, qurra Quran, menangis mendengar bacaan dia. Tuan-tuan yang umur 60, 70 ni, tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan nak jawab apa akhirat nanti ni? Baca Iqra pun kita berangkat-rangkat. Tuan-tuan sekalian, subhanallah. Tuan-tuan nak jawab apa semua ni? Yalah, benda-benda begini kadang-kadang kita kena rasa juga, tuan-tuan, ya Allah, malu. Maafkanlah aku, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Ha. Jadi kita nak buat macam mana agak-agak dengan Quran ni? Sepatutnya daripada pagi sampai petang, petang sampai malam, 30 Ramadan kita tak berganjak, pegang Quran aja. Takut-takut Allah tanya, ya Allah, aku dah ada, ya Allah, akhir-akhir umur aku, ya Allah, aku habiskan seluruhnya untuk Quran, ya Allah. Sebab aku akan malu untuk jawab depanmu, ya Allah. Ada orang umur 10 tahun, hamba-hamba Allah, 10 tahun, qori, antara bangsa menangis kerana mendengar bacaan, betapa kagumnya, betapa hebatnya, betapa mulianya Allah memuliakan dia dengan Quran. Dah 1 hari 2 hari kita duduk termenung dah. Sudah. Allah tanya aku, habis dah aku. Allah tanya aku, akhirat nanti habis dah. Wala tus'alunna yawma izin anin na'im. Pasti. Wala tus'alunna. Pasti. Sungguh-sungguh. Kami akan tanya kamu. Yawma izin pada hari itu, hari kiamat nanti. Anin na'im tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat. Ni, ada lidah, ada suara. Selama ni duk guna buat apa lidah dan suara? Menyanyi. Karaoke. Tak adalah ni saja tanya soalan yang tak dijawab. Bagaimana orang yang menggunakan suaranya yang merdu itu untuk menyanyi? Dia menghabiskan seluruh masa dia untuk menyanyi. Menyanyi pula lagu-lagu yang melalaikan orang lain daripada Allah. Dia nak jawab. Okey. Baiklah. Apa tajuk kita? Allah adalah Al-Mudabbir. Siapa Allah? Dia sebenarnya yang sedang mengurus takbir urusan kita. Kita tak akan mampu berkelip kalau Allah tidak mengurus kelipan mata kita. Kita tidak akan mampu hembus nafas, tarik nafas kalau Allah tidak mengurus hembusan nafas dan tarikan nafas kita. Kalau jantung kita berdenyut, kita tak akan, satu denyutan pun jantung kita tak mampu berdenyut kalau Allah yang tidak uruskan. Apa lagi? Tak akan melangkah satu langkah perjalanan kita ke mana-mana kalau Allah tidak mengurus dan mengizinkan langkah-langkah yang kita berjalan itu. Apa lagi kita nak cakap? Tidak akan masuk sesuatu makanan dalam mulut kita kalau Allah tidak rezekikan. Tidak akan berbicara patah-patah perkataan ini kalau Allah tidak izinkan untuk keluarkan bicara-bicara. Kita tengok orang bisu ni, ada tak orang bisu ni ada mulut, ada lidah, ada peti suara. Ya, ada peti suara. Tapi kenapa tidak boleh berbicara? Kerana mungkin Allah takdirkan untuk dia yang lain daripada itu, yang lebih baik mungkin. Kita kena sangka baik dengan Allah. Tapi kenapa? Allah tidak izinkan dan Allah tidak urus. Tapi kita yang boleh bercakap ni, Allah sedang yang mengurus kita. Tak payahlah kita bangga diri kita, saya ni pandai mengurus. Sebab tu saya ni alhamdulillah berjaya macam ni. Sebab saya ni, attitude saya okey kan? Ya ke? Ya. Allah. Di sinilah kita mula berbicara bagaimana untuk berinteraksi dengan Allah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Baik, saya sebut rekam gitulah. Baik, cuma nak sebut sedikitlah yang tadi. Apa beza abid dengan ibad? Maka kalau nak berdoa pada Allah, ya Allah, kau jadikan aku ni ibaduka, hamba-hambamu. Dan betapa Allah cinta kepada orang yang berada pada tahap mengenal Allah. Saya ulang lagi sekali. Bagaimana nak jadi ibad? Dalam Quran disebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini dalam surah Al-Furqan yang kita baca. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman. Apa maksudnya? Bila mana kita mencapai tahap tersebut, Allah sandarkan hamba ini kepada diri dia. Yang paling indah lagi di saat Allah mengatakan wa ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang pertama sekali syaratnya mengenal Tuhan. Ya, sebab tu salah satu daripada ilmu yang paling penting adalah ilmu tauhid. Jangan pernah berhenti belajar tauhid.
Tentang Allah ni ada 3 perkara. Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, mensucikan Allah. Tapi saya tak nak bincang banyak. Cuma saya nak bagi tahu siapa diri kita dan bagaimana selayak dan sewajarnya kita setiap waktu, setiap ketika, setiap keadaan mesti ingat Allah. Berinteraksi dengan Allah. Itu yang disebut pertalian hamba dan pencipta. Baik. Cumanya, abid. Ain, ba', ya', dal. Tutlaku ala abidillah wa abidin nas. Wa adatan tudafu ilan nas. Kalau Allah guna perkataan ain, ba', ya', dal, juga terjemah dia hamba-hamba, jamak. Tetapi biasanya perkataan ini diguna atau disandarkan kepada hamba manusia dan ada waktu menjadi hamba Allah. Tapi biasanya, dia ni hamba manusia. Apa maksud? Hamba makhluk. Jadi ada dalam Quran cerita, bulan Ramadan pun dia tak nak berinteraksi dengan Allah. Bulan Ramadan pun dia tak solat. Bulan Ramadan pun dia tak puasa. Bulan Ramadan pun dia tak nak baca Quran. Bulan Ramadan pun dia tak nak bangun malam. Kenapa? Kerana dia bukan hamba Allah. Dia hamba manusia. Hamba kepada dirinya sendiri manusia. Hamba kepada nafsu dia sebagai seorang manusia. Ini 2 perkataan ya. Jadi insya-Allah tajuk yang kita akan bicara ni pertalian hamba dan pencipta. Hamba dengan makna yang pertama tadi. Baik, tolong catat beberapa ayat Quran, baca sendirilah lepas ni insya-Allah ya. Pertama surah Al-Baqarah ayat 186. Ini cerita pasal hamba yang mengenal Allah. Yang kedua dalam surah Isra 65. Surah Al-Isra ayat 65. Saya baca sikit pada tuan-tuan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-Ku, laisa laka, tidak akan ada bagimu wahai iblis. Tidak akan mampu bagimu wahai iblis. Alaihim, ke atas mereka. Untuk kamu berkuasa ke atas mereka. Ini saya terjemah ringkas. Saya nak bagi tahu bahawa hamba-hamba Allah yang tertentu ni, terutamanya di bulan Ramadan, kalau dia berinteraksi betul-betul dengan Allah, Allah akan kawal dia, jaga dia, sehingga syaitan tak mampu sedikit pun ganggu dia. Jadi pertalian hamba di sini yang saya nak bahaskan, hamba yang pertama tadi. Bukan hamba dengan makna yang kedua. Okey. Pertalian pertama, hubungan kita pertama di bulan Ramadan dengan Allah ialah hubungan dengan Al-Quran. Ya, hubungan dengan Quran. Sebab tu, bila mana Allah cerita tentang Ramadan, Allah sebut Al-Quran. Surah apa? Baqarah 185 tu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran ini, kalau kita baca ayat yang lain dalam surah Ali Imran 103. Saya tak nak baca satu-satu ya, saya sebut umum gitu. Walaupun masa kita agak panjang juga lagi. Tapi kalau saya sebut sedikit beginilah. Sebut sedikit. Supaya ingat apa yang sudah tuan-tuan belajar. Ayat pertama dulu. 185 surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Perkara pertama yang Allah bicara kita tentang Al-Quran ialah hudan. Petunjuk. 185 kan? Saya cakap apa? Saya cakap 186. 186 yang tadi. Wa ibadur rahman, apa bukan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi kalau kita nak kait dua tu, okey, kita kait dengan dua tu. 183 Allah cerita pasal puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183. 184 Allah bicara tentang hari-hari, ayyaman ma'dudat. Puasa ni ada beberapa hari. 184. 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. 185. Wa iza sa'alaka ibadi adni fa inni qarib. 186. Betul ya? Betul tak ni? Sebab saya pun kadang-kadang lupa juga. Kita ni kan pelupa. Ustaz pun lupa juga. Yalah, nak buat macam mana dah lupa. Kan? Jadi, betul dah ni ya? Takut, tolong betulkan juga kalau saya silap. Sebab ustaz tak semua betul juga. Kadang-kadang dia tersilap juga. Sebab apa? Sebab dia kan malaikat. Ya ke? Ini bahasa kiasan ya, bahasa kiasan. Sebab dia kan manusia juga. Jadi minta maaf kalau silap. Jadi saya nak bicara dulu
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturun Quran. Baik. Apa yang Allah nak sebut perkara pertama tentang Quran? Huda. Apa makna huda? Petunjuk. Petunjuk ke mana? Petunjuk untuk kembali kepada Allah. Dan Allah nak bagi tahu kepada kita kenapa Allah bicara pasal petunjuk? Kerana hidup ini adalah sebuah perjalanan. Orang tak akan bicara petunjuk duduk dalam rumah. Pernah dulu ingat tadi saya sebut pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk dalam rumah, siapa dalam rumah dia buat masa sekarang ni ada petunjuk? Siapa dalam rumah dia ada petunjuk? Dia masuk saja langkah dalam rumah dia, ada petunjuk. Ke kiri bilik air, terus ke dapur. Ya. 1 meter ke depan, corner kanan, master bedroom. Ada? Tak ada ya? Ada rumah. Mesti rumah dia 1 kilometer luas dia. Kalau ada petunjuk. Tapi bila mana kita keluar saja daripada rumah, buka saja pintu pagar depan, dah mula dah. Ke kiri, jalan apa? Ke kanan, jalan apa? Terus jalan apa? Apa maksud? Petunjuk ini untuk memberitahu kepada kita bahawa kita sedang dalam sebuah perjalanan hidup. Menuju ke mana? Menuju kepada Allah yang mencipta kita. Sebab itulah Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan. Nombor satu Allah nak mesej kepada kita bahawa kamu wahai manusia adalah makhluk ciptaan aku. Aku yang hidupkan kamu, aku yang menggerakkan kamu. Maka kamu jangan lupa petunjuk untuk kembali kepada diriku. Kepada aku, kata Allah. Baik. Maka dalam kita berjalan untuk kembali kepada Allah menggunakan petunjuk-petunjuk Allah ini, salah satunya ialah kita kena menghubungkan diri kita serapat mungkin, sedekat mungkin dengan Allah. Dan jangan pernah putus pertalian kita dengan Allah. Jangan pernah putus hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah menjauhkan jarak diri kita dengan Allah. Rasa hati kita dengan Allah. Bagaimana? Dengan Quran itulah. Surah apa? Surah Ali Imran 103. Ni ya. Betul. Ayat apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Maka ulama mengatakan tali di situ adalah Al-Quran. Walaupun ada terjemah-terjemah yang lain, tafsir-tafsir yang lain, antara ulamanya mengatakan, apakah maksud tali Allah di situ? Al-Quran. Kenapa Al-Quran diibaratkan tali? Kerana tali ni dia ada beberapa perkara yang sudah kita faham. Apa guna tali? Tali ni kan dia ada dua. Satu hujung sana, satu hujung sini. Maka dia menghubungkan kita. Maka kita ada hubungan dengan dia. Dia pegang sebelah sana, kita pegang sebelah sini. Kalau guru saya dulu, dia buat ibarat begini. Pertama, dia menghubungkan dua sebelah sana dan sebelah sini. Sebelah Allah dan kita dengan Allah. Tak akan putus. Maka ada hubungan kita. Yang kedua, bila mana kita pegang dengan tali ini, kita nak pergi mana pun pergilah. Tapi tak akan jauh dengan Allah. Maka guru saya dia buat ibarat macam ni. Dia buat ibarat, dia kata apa? Contoh kalau seekor kambing, kita ikat kat leher dia dengan tali, dan ujung satu lagi kita ikat di pokok dan sebagainya. Kambing tu dia nak pergi mana? Dia pergilah. Dia nak pusing berapa kali? Dia pusinglah. Tapi itulah jarak yang dia boleh pergi. Dia tak akan jauh daripada pokok tadi. Asas, pokok, dasar, asas kehidupan kita dari mana kita datang, dari Allah. Dan kalau kita pegang Quran betul-betul, kita tidak akan terlepas hubungan kita dengan Allah. Itu satu ibarat. Bila? Ni. Bulan ni lah. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala ni dia Tuhan yang maha bijak. Dia buat macam-macam mana pun supaya kita kadang-kadang tanpa sedar, Alhamdulillah, bulan ni pegang Quran. Kalau tak pegang Quran pun, bulan ni banyak dengar Al-Quran. Siapa baca? Imam Tarawih baca. Nak banding dengan bulan-bulan lainnya. Bulan lain baca sembahyang juga. Tapi inna a'tainakal kautsar. Saya cakap saya. Betul. Saya ni sebenarnya, ni kongsi sikit lah. Ya. Tapi yang ni masalah nak kongsi apa-apa. Ni masalahnya dia live ni susah nak kongsi. Betul. Sebab dia pergi satu dunia. Dahlah satu dunia. Orang pun boleh kod kita. Ni. Tapi tak apalah. Ya. Kadang-kadang hidup ni macam tu lah. Saya ni kalau saya solat, saya baca ayat pendek. Surah apa saya baca? Qul huwallah. Berapa kali saya baca? 3 kali. Solat sunat, rakaat pertama,
Baca rakaat pertama, Fatihah. Rakaat kedua, Qul huwallah. Rakaat kedua, Fatihah. Rakaat Fatihah. Kemudian, 3 kali Qul huwallah. 2 kali khatam Quran. Orang malas macam ni dah kan? Betul? Dan nak buat macam mana lagi? Tadi terbenung, ya Allah macam mana aku nak buat ni, ya Allah. Orang lain dah jauh dah tinggalkan kita dengan Quran. Jadi, sempatlah tadi khatam Quran berapa kali? 20 kali. Macam mana? Waktu bawa kenderaan tu, tambah-tambah jam kan? Baca Fatihah, baca keluar 3 kali. Baca Fatihah, baca keluar 3 kali. Fatihah, keluar 3 kali. Itu aja. Ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Ini saja aku. Oh, ya Allah. Dan dah khatam hari ni. Saya dah khatam. Satu. Malu nak bagi tahu, malu tuan-tuan sekalian. Ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Tolonglah jangan tanya aku akhirat nanti, ya Allah. Engkau khatam berapa kali? Tolong jangan tanya aku, ya Allah. Itulah kita dengan Allah. Tak apa. Maka tali ni ada satu makna lagi. Dia punya kiasan dia. Tali ni kan kita guna untuk ikat sesuatu. Maka dia kemas ikatannya. Dia teguh. Dia tak berganjak. Dia tak bergerak. Kita ikat betul-betul. Itulah maksud Al-Quran itu adalah tali Allah. Dia mengikat diri kita dengan Allah. Sesiapa yang sentiasa dengan Quran, insya-Allah dia tak akan jauh dengan Allah. Quran akan ikat dia, dia akan duduk dengan Allah. Dia sentiasa dengan Allah. Apa maksudnya lain kata ulama? Dia akan mengikat dirinya dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Ajaran Islam. Orang ni, kalau dia nak tahu, bila dia akan jauh dengan ajaran Islam, bila mana dia menjauhi Quran. Bila mula-mula dia jauh dengan Quran, bila mana dia meleraikan ikatan dia dengan Quran, bila mana dia tidak pegang Quran dan mengikat diri dia dengan Quran, dia akan mula melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah. Sebab tu bulan Ramadan, di saat Allah sebut nama Ramadan, Allah tak sebut puasa, Allah tak sebut tarawih, Allah sebut Quran. Kenapa? Kerana puasa itu ada dalam Quran. Ibadah itu ada dalam Quran. Putus hubungan kita dengan Al-Quran, putuslah pertalian kita dengan Allah. Boleh insya-Allah ya? Okey, saya ada catatan, saya nak tambah sikit lagi. Bulan Ramadan ni ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut athar daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang ni dah pernah dengar ni, saya ulang balik. Ada satu perkataan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan fa'alaikum bihadzal Quran. Hendaklah kamu dengan Al-Quran ini. Ataupun peganglah kamu Al-Quran ini. Ya. Peganglah kamu Al-Quran. Jangan pernah kamu lepas Al-Quran ini daripada dirimu. Ya. Sebab tu kita kena sentiasa ada dalam wudu. Kalau boleh beli Quran kecil tau. Ya, Quran kecil. Ada setengah tu dia kalau di Mesir banyak. Dia buat kecil. Satu juzuk yang kecil-kecil tu. Yang saiz poket. Kita berdoa lah pada Allah, ya Allah, mintalah aku sentiasa dengan Quran. Ya Allah. Walaupun aku tak baca, tapi dia ada dekat. Sebab tu tuan-tuan, hafiz Quran ni, salah satu anugerah dia, Allah tak hancurkan jasa dia. Dalam diri dia ada Quran, ada kemuliaan. Dan kalau kita nak cerita pasal Quran ni, banyaklah. Saya nak cerita 2 perkara je tuan-tuan. Quran dengan puasa. Baik, maka kamu kena pegang Quran. Kenapa? Fa'innahu ma'dubatullah. Ya, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan daripada Allah. Hidangan Allah. Kami pernah sebut pada tuan-tuan begini ya. Manusia ni dia ada 5 kan. Asalnya dia ada 2. Jasad dengan roh. Bila mana ada jasad, ada roh. Kalau dah ada roh, dia akan ada akal, dia akan ada hati, dia akan ada nafsu. Maka mudah ceritanya manusia ni ada jasad, ada roh, ada akal, ada hati, ada nafsu. Maka kelima-lima ni, unsur ni dia nak makan. Dia nak kena diberi makan. Dan kena seimbang makanan dia. Jangan lebihkan salah satu daripadanya. Baik, jasad apa makanan dia? Yang ni tak payah cerita dah bulan Ramadan. Pergilah bazar Ramadan. Ya. Tak sempat nak cerita, banyak sangat. Baik, roh apa makanan dia? Al-Quran. Sebab tu kekuatan roh pada bulan ni luar biasa. Kerana dia cukup makan. Bulan ni bulan Quran, Quran ni makanan roh. Allah hidangkan makanan. Sebab tu dikatakan fa inna hadzal Quran. Al-Quran ini inna hadzal Quran. Ada hadis yang lain, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Quran ni adalah hidangan Allah. Hidangan kepada apa? Sebab tu suri-suri rumah ni puan-puan kena ada 2 hidangan.
Satu hidangan untuk zahir jasad suami dan anak-anak. Satu lagi hidangan untuk roh, jiwa dalam suami dan anak-anak. Okey. Jangan macam-macam kuih ada. Okey, alhamdulillah. Dengan masakan hari ni apa? Masakan apa? Semalam apa? Dia dah ada jadual sebulan. Dia hantar kat kita pula tu. Ustaz, kongsi jadual. Hari ni sup, hari ni tom yam, hari ni masak lemak, hari ni sebulan. Tuan tak dapat? Tak dapat. Nanti saya kongsi. Kalau tak belum dapat. Nanti ya. Tapi dah ada semua ya. Jadual ni bila dia siap, rejab lagi. La haula wala quwwata illa billah. Tak apalah tuan-tuan, saya tak bagi tahu lah. Nanti agak memalukan. Ini untuk jasad. Tapi bagaimana untuk roh? Maka tuan-tuan kena juga buat jadual masakan ataupun jadual hidangan untuk roh. Hari pertama berapa ayat Quran? Ayat apa? Surah apa? Hari kedua ayat apa? Surah apa? Moga-moga sebulan tu alhamdulillah dapat khatam 30 juzuk. Dia ada kaedah dia. Ya. Lepas subuh berapa ayat? Ataupun kalau kira nak mudahnya, lepas subuh 2 muka surat. Bukan 2 muka, 2 helai. Minta maaf. 2 helai. Habislah tuan-tuan. Isya, lepas tu 2 helai, habislah. Dia 1 juzuk ada 10 kan? Itu cara hidangan paling mudah. Okey ya? Ni tolong pastikan. Ya, kalau suami kata, dah makan. Makan apa? Quran. Dah. Itu bahasa mudah. Tapi minta maaf lah, salah sebenarnya dari segi bahasa begitu. Dah baca. Ya, dah baca. Maka itulah hidangan. Baik, kemudian Nabi kata, faqbalu ba'du batahu mastata'tum. Hendaklah kamu menyambut hidangan Allah ini sekadar termampu. Ataupun kalau terjemah lagi baik, semampu mungkin. Selagi mana tak penat, selagi mana tak mengantuk, selagi mana tak letih mulut kita tu atas sekalian, bacalah, jangan berhenti. Ni bulan ini untuk menghubungkan kita dengan Allah. Ayat ni yang Nabi sebut. Inna hazal Quran hablullah. Yang tadi ayat Quran. Surah Ali Imran 103. Yang ni baginda Nabi kata Quran ini adalah tali Allah. Yang menghubungkan pertalian kita dengan Allah sebagai seorang hamba. Sebab tu mak saya dulu, arwah mak saya dulu, dia kata apa? Jangan pernah lalui hidup ini sehari tanpa Quran. Kenapa? Karena itulah hubungan, ikatan, pertalian kita dengan Allah. Kalau nak baca sikit sebagai tambahan lah. Quran ni juga apa dia? Wan nurul mubin. Cahaya yang nyata dan terang. Bila mana kita berjalan dalam hidup ni, ada waktu malamnya, ada waktu siangnya. Tetapi ada manusia, walaupun di siang hari, dia tak nampak. Tak nampak apa? Dia tak nampak dosa, dia tak nampak pahala, dia tak nampak halal, dia tak nampak haram. Dia tak nampak masjid, dia tak nampak surau. Maka, kalau dia baca Quran, Quran akan jadi kepadanya cahaya yang terang. Quran akan jadi cahaya yang begitu terang. Menjuluh dia. Wasyifa'un nafi'. Quran ni juga menjadi penawar yang mujarab. An-nafi' itu asal maknanya memberi manfaat. Berguna. Tapi kita terjemah, Quran ni penawar yang mujarab. Tuan-tuan ada penyakit tak dengan Allah? Ada tak? Penyakit yang merosakkan hubungan dengan Allah. Ada tak? Ada ya? Apa dia penyakit yang merosakkan hubungan kita dengan Allah? Syirik, kufur, takabur, riya, hasad. Ada lagi riak tak? Ada. Kalau riak masih ada, berarti hubungan kita dengan Allah makin jauh, makin jauh. Kalau hasad masih ada, dia merosakkan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hasad merosakkan hubungan kita dengan Allah? Dia membakar amalan-amalan kita, akhir sekali langsung tak ada pahala. Kan hasad kan? Dia bakar amalan, pahala-pahala amalan kita. Maksudnya apa? Kenapa bila mana Nabi cerita Quran itu adalah hubungan tali, hubungan kita dengan Allah, kemudian Nabi bagi tahu, Asyifa'un nafi'. Quran ni adalah penawar yang mujarab. Kerana apa? Kerana manusia ni boleh merosakkan hubungan dia dengan Allah kalau ada penyakit-penyakit yang kita sebut tadi. Apakah penawar kepada penyakit-penyakit itu? Hasad dengki. Macam mana nak ubat? Tuan-tuan nak makan ubat apa agak-agak? Nak jumpa pakar apa kalau tuan-tuan jenis hasad? Jenis riak. Nak jumpa doktor, pergi klinik mana? Ada tak klinik mengubat penyakit riak? Ada. Dia pakai ubat apa? Panadol. Makan Panadol 100 biji, insya-Allah hilang penyakit riak. Sebab apa? Mati. Itu sebab mana? Okey, tak ada. Jadi apa penawar dia?
Al-Quran yang mengubat penyakit-penyakit diri dalam kita, sehingga hubungan dan pertalian kita dengan Allah makin kuat, makin teguh, makin kukuh. Boleh insyaAllah ya? Baik, kemudian sikit lagi. Ismatun liman tamassaka bihi. Apa makna Quran ni? Penjaga, pengawal. Liman tamassaka bihi, bagi siapa yang berpegang dengan Quran. Hadis yang saya baca ni, tuan-tuan ada dapat tak? Allah, yang baru ni saya berdatang kali pertama tahu, Ustaz Khairul bagi satu buku daripada Masjid Negeri. Alah, buku apa tu ya? Tuan-tuan tak dapat? Kau dah pernah dapat? Saya je baru dapat. Ada satu, bukan buku dia macam majalah gitu. Tak apalah, tak tahu, tak apalah. saya pun tak tahu nak bagi tahu. Jadi dalam tu ada ditulis. Hadis ni ada ditulis dalam tu. Nanti saya print screen, saya hantar pada akak kongsi. Ni hadis ni. Hadis ni agak panjang tapi saya nak cerita petakat ni sebab dia agak panjang sangat. Quran ni, bila mana kita baca Quran, bukan sekadar dia menghubungkan kita dengan Allah, Allah jaga kita. Agar kita ni tidak jauh dengan dia, tidak terputus hubungan dengan dia, terutamanya liman tamassaka bihi, bagi siapa yang berpegang dengan Quran. Baca jangan baca saja ya. Quran kata haram kena pegang, Quran kata halal kena pegang, Quran kata jangan, Quran kata ya. Itu barulah orang ini akan dijaga oleh Quran. Quran jaga dia dunia, Quran jaga dia akhirat. Jaga apa? Jaga hubungan dia dengan Allah agar sentiasa dalam redha Allah. Akhir sekali, wa najatul liman ittaba'ah. Quran ni kejayaan bagi siapa yang ikut dia. Tuan-tuan, ini kunci dia. Sesiapa yang dianggap berjaya tetapi tidak berpegang dengan Quran, tak ikut Quran, dia tidak berjaya. Walaupun dia berjaya dalam pelajaran dia berjaya dalam ekonomi dia berjaya dalam diri dia, jadi apa? Satu dunia masyhur kenal dia tidak berjaya kalau dia tak ikut Quran. Ya, tahniah di atas kejayaan, tapi tak solat. Tahniah di atas kejayaan, tapi makan riba. Contoh. Tahniah di atas kejayaan, tapi Quran kata halal dia tak peduli, Quran kata haram dia tak peduli. Orang ini tak percaya. Walaupun namanya di peringkat dunia masyhur, di sisi Allah tak ada nama dia. Sebab tu siapa? Yang orang tak kenal dia kat dunia, tapi dia terkenal di langit. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Apa lebih dia? Satu je dia beramal dengan Quran. Yang paling utama lah, yang lain dia beramal lah, minta maaf lah, jangan salah fahamnya. Satu benda yang betul-betul dia pegang Quran, iaitu apa? Dia memuliakan ibunya. Dia sanggup dukung ibu dia pergi ke mana? Pergi Mekah. Kadang-kadang tawaf, sa'i dan sebagainya, dia dukung ibu dia. Dia sanggup tak pergi jumpa Rasulullah kerana apa? Jaga. Subhanallah. Padahal kalau kira-kira, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kira-kira ni jumpa Rasulullah ni adalah segala-galanya. Tidak ada yang paling indah, yang paling mulia, yang paling gembira, yang paling hebat, yang paling segala-galanya, jumpa Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Tapi demi pesan Rasulullah kepadanya, demi pesan Allah dalam Al-Quran kepadanya, memuliakan ibu dia, maka dia jaga ibu dia, tuan-tuan sekalian. Maka dia diangkat nama dia, seluruh penduduk langit ini. Penduduk langit siapa? Nabi-nabi, Rasul-Rasul dan malaikat. Betul lah juga. Ya, Nabi-nabi, malaikat. Berapa bilangan malaikat? Subhanallah. Semua malaikat kenal dia. Kenapa? Kerana dia berpegang dengan Quran. Maka apa dia? Najatun. Dia berjaya. Saya rasa tajuk ni okey dah. Tapi dah masa ada setengah jam lagi. Lambat pula habis. Okey. Yang lain banyak. Saya cuma nak baca yang ni. Jadi, sebab apa? Sebab tajuk dia pertalian hamba dengan Allah ni, Quran terang-terang menggunakan perkataan tali. Hadis Nabi terang-terang menggunakan perkataan tali. Agar kita tidak pernah terputus hubungan kita dengan Allah. Kalau kita pegang Quran. Tapi kalau kita kurang baca Quran, saya lah kadang-kadang penat kan? Penat. Mengajar kan? Penat. Pernah yang cikgu-cikgu pernah mengajarkan. Ya Allah, pernah. Balik nak tidur je rasa dia. Dia penat bukan penat zahir, dia penat dalam. Ya, dia penat dalam ni penat. Tambah-tambah mengajar ni pula, kalau Allah tanya pula akhirat nanti macam mana pula? Lagi penat.
Betul lagi penat. Sebab tu saya doa pada Allah, ya Allah, di saat orang jemput aku untuk aku mengajar, ya Allah, Engkau izinkan aku, ya Allah, aku berbicara dengan apa yang aku rasa. Yang aku tak rasa, aku tak mampu untuk membicarakannya, ya Allah, aku berbohong. Macam saya cakap terang-terang pada tuan-tuan, apa yang saya cakap ni, itulah yang ada dalam hati saya. Macam saya cerita, saya ni Quran tak baca panjang, baca pendek. Solat, 1 rakaat, 3 kali qul huwallah. Itu aja yang saya baca. Tapi baru semalam saya rasa, ya Allah, malunya aku, ya Allah. Ni rasa nak cita-cita nak hafal Quran, tak tahu sempat tak sempat ni. Kita masih lagi, tuan-tuan, yang kena letak dalam hati cita-cita nak hafal Quran. Sempat ke tak? Sempat ke tak, itu serah pada Allah. Sempat ke tak sempat, serah pada Allah. Tapi kita ni, kalau kita hafal 1 ayat 1 hari, setahun 365 ayat. Setahun. 365 ayat ni, berapa juzuk? Surah Baqarah ada berapa ayat? 286. 286 tu dah 2 juzuk setengah. Kalau 365 ayat, mungkin dah dekat 4 juzuk, lebih kurang. Maknanya setahun kita dapat 4 juzuk. Setahun. Kita ni dah berapa tahun? 60. Tak apalah, biarkanlah yang lepas itu. Setahun kita dapat 4 juzuk. Dengan niat sungguh-sungguh pada Allah. 2 tahun kita dapat 8. Tak apalah. Paling-paling kurang 7 tahun. 8 tahun lagi ke depan, harap Allah panjangkan umur kita. Kita mati dah kadang kita disebut oleh Allah. Bukan oleh manusia. Tak, kita tak mahu dah. Dia sekarang ni tak mahu dah orang puji kita. Puji ke tak puji, tak apalah. I okey je. Ya, you nak berkawan dengan tak nak berkawan dengan I pun okey je. I nak berkawan dengan Allah lah. Okey, betul ya? Betul ke ni? Ya ke ni? Tu saya kata, suami ni nak pergi mana, pergi je lah. Dia duduk rumah, dia kacau kita kan. Kita nak baca Quran. Sama juga isteri, betul ya? Betul kan ni, tuan-tuan? You cakap kat isteri, bagi duit kat dia, ayu pergilah, nak pergi mana, beli apa pun. I nak duduk dengan Quran. Ya ke? Puan-puan pula, suami nak pergi mana? Pergilah. Ya, nak buat apa? Buat je. Jangan langgar perintah Allah, sudah. Jangan buat benda haram, sudah. Jangan jatuhkan maruah diri sendiri dan isteri, sudah. Buat je lah. Tapi saya nak duduk dengan Quran. Saya nak mati di sisi Quran. Saya nak mati semasa saya baca Quran. Ya. Ada cita-cita macam tu. InsyaAllah. Kita buat sama-sama lah. Saya pun nak mula dah ni. Hai, baru nak mula. Ustaz pun baru nak mula. Memang mesti tuan tanya. Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ni ustaz apa ni? Sekarang dah duduk sibuk mengaji yang lain. Okeylah tuan-tuan tu. Okey. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua saya bawa pada pagi ini juga perkongsian dari kitab Ihya Ulumuddin. Ni yang terjemah. Kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan boleh rujuk. Apakah hubungan yang paling hebat juga di bulan Ramadan? Pertalian paling kukuh, paling teguh di bulan Ramadan kita dengan Allah? Puasa. Yang saya pernah sebut pada tuan-tuan secara ringkas sebelum saya baca di sini, puasa ni, dia meletakkan kita dalam ibadah ataupun dalam tempoh ibadah yang paling lama yang tidak berlaku pada ibadah lain. Tidak berlaku. Tak akan ada orang boleh solat 12 jam tak henti. 12 jam tak henti. Maknanya kalau dia solat 2 rakaat, dia bagi salam, dia berhenti. Dia solat lagi 2 rakaat, dia bagi salam, dia berhenti. Betul ya? Walaupun mungkin dia boleh solat, dia bangun 2 rakaat, dia bangun 2 rakaat, dia bangun 2 rakaat. Mungkin boleh. Tapi bila mana dia bagi salam, habis dah tempoh solat. Sama juga baca Quran. Tak akan ada orang yang boleh baca Quran 12 jam tak berhenti setiap saat, setiap waktu, tak boleh. Sebab apa? Bila mana azan dia kena berhenti solat zuhur. Bila mana azan dia kena berhenti solat asar. Maka bila mana berhenti saja, berhentilah dia baca Quran. Sama juga dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lepas subuh. Sampai zuhur dia kena berhenti. Tapi Ramadan ni dengan puasa ni, Allah mengikat pertalian kita sebagai seorang hamba dengan Allah 12 jam tanpa henti. Selepas subuh tadi, kita sedang puasa. Kita bercakap, kita puasa. Kita diam pun kita puasa. Kita jaga pun kita puasa. Kita tidur pun kita puasa. Kita solat pun kita puasa. Kita baca Quran pun kita puasa. Mana ada ibadah yang seumpama ini, kata ulama. Sekarang ni kita sedang ibadah ni, tahu ya? Jangan buat lupa ni.
Dia tak lupa dia sedang puasa, tapi dia lupa dia sedang beribadah dengan puasa. Apa makna ibadah? Ibadah ni, dia ada perkara, pertama kita tak nak ceritalah panjang tentang ibadah. Kalau ta'rif dia biasa, ialah kullu amalin fihi ta'atullah yang ibadah. Setiap amalan yang kamu taat kepada Allah, dengan amalan itu kamu melakukan ketaatan kepada Allah, itulah ibadah. Maknanya sepanjang 12 jam ni mesti dalam taat. Kalau di luar daripada ketaatan, maka terkeluar kita daripada ibadah. Sebab tu tolong jaga betul-betul puasa. Kerana apa? Kerana puasa ni ialah pertalian ibadah kepada kita kepada Allah. Sebab tu kalau Imam Al-Ghazali ni, nanti saya baca di sini sikit. Apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia bicara satu tajuk tentang, bukan tentang puasa. Dia bicara satu tajuk, Asrarus Siyam. Rahsia-rahsia puasa. Apa rahsia puasa? Salah satunya ialah Allah meletakkan kita dengan dia 12 jam tanpa henti. Ini. Kita dengan Allah ni, kita sedang ibadah ni. Tapi hebatnya Allah Ta'ala ni, dia tak nak ganggu kita. Itu sayangnya Allah pada kita. Dahlah dia tahan kita makan, dahlah dia tahan kita minum, dia tahan syahwat kita. Tapi dalam masa yang sama, dia bebaskan sikit kita. Kamu nak tidur, kamu nak bercakap, kamu nak berjalan, kamu nak pergi bazar Ramadan, kamu nak menjual di bazar Ramadan, kamu nak buat kuih raya, silakan. Tapi kamu tetap, aku bagi kamu pahala ibadah, puasa. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh Allah rezekikan kepada kita, anak zuriat kita, anak cucu kita, bukan bulan Ramadan saja kita puasa. Kalau kita ingin benar-benar menjaga pertalian hubungan kita dengan Allah. Lepas tu orang zaman dulu kan, orang tua-tua zaman dulu. Habis 1 Syawal, okey, raya lah, makan dah. 2 Syawal dia mula puasa dah. Dia rindu untuk berhubung dengan Allah. Tengoklah kerinduan kita selepas ini. Ada rindu tak kita pada Allah? Baik, maka saya nak baca sikit di sini. Rahsia yang disebut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Asrarus Siyam, ataupun Sirrus Siyam, rahsia puasa. Pertama, dia bawa kepada kita begini, tuan-tuan. Kalau saya baca sikit bolehlah ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat yang amat besar kepada seluruh hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu amalan yang boleh digunakan untuk menolak tipu daya syaitan, yang berusaha untuk mengecewakan angan-angan manusia dan mematahkan segala usaha busuk syaitan. Ini kata Imam Ghazali. Salah satu rahsia puasa ialah Allah Ta'ala ingin memberi satu nikmat yang besar kepada kita, iaitu kita berhubung dengan Allah. Dalam masa yang sama, puasa ini digunakan untuk menolak tipu daya syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, bagaimana cara dia? Syaitan ni dia boleh masuk dengan kita melalui nafsu. Syaitan dia masuk menipu kita melalui jalan nafsu. Nafsu ni, benda yang paling kita kena jaga dia, makan dengan tidur. Kalau kita bagi makan banyak pada dia, kalau kita bagi tidur banyak pada dia, memang dia akan tipu kita. Dan dia berpakat dengan syaitan. Sebab tu kaedah dalam rahsia puasa ni ialah bagaimana Allah hubungkan kita dengan dia. Pertama, Allah kurangkan kita makan. Allah bukan tak bagi kita makan, tahu ya? Allah kurangkan makan. Rupa-rupanya makan yang paling sesuai dalam hidup ni 2 kali aja satu hari. Makan yang terbaik, waktu makan lah kalau kita cakap. Berapa bilangan makan, berapa waktu makan yang terbaik dalam hidup ni? 2. Berbuka dan bersahur. Ada rasa macam mana? Rasa nak mati ke? Tak ada lah ya. Ke rasa sehat? Rasa kuat? Rasa lain daripada biasa? Betul ya? Sabarlah. Sebelum ni rasa malas. Ni dah hilang sikit-sikit rasa malas. Betul ya? Rasa apa lagi? Rasa penat. Hilang sikit-sikit penat. Rasa kurang semangat. Dia lain dah. Ini bertambah-bertambah semangat. Mana buktinya? 20 rakaat waktu malam. Yang tak berlaku pada bulan lain. So, tak rasa pelik ke? Bulan lain 6 kali makan kan? 6 ke 7? Sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Siapa? Ni. 6 kali ni. Jadi 2. Masa 6 kali, lepas isyak, dapat 2 atau 4 rakaat.
Kurang makan, jadi 2 kali, dapat 20 rakaat. Tuan-tuan tak rasa apa ke? Tuan-tuan tak tanya ke? Apa berlaku pada diri aku ni? Apa yang sedang berlaku pada aku ni? Ya Allah. Bulan lain 6 kali makan, nak baca 1 juzuk pun subhanallah, Allah lah yang tahu. Tapi bulan ni tuan-tuan, kadang-kadang 1 juzuk setengah pun boleh. Apa sedang berlaku ni? Yang sedang berlaku sekarang adalah hubungan kita dengan Allah makin rapat, makin dekat, makin kukuh. Dan Allah yang sedang mengurus kita sekarang ni memudahkan kita ke syurga. Itulah sebenarnya rahsia dia, kata Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan tahu Allah sedang urus apa untuk kita sekarang ni? Allah sedang urus dan persiapkan kita untuk masuk syurga. Ni sekarang ni. Waktu semalam saya cakap apa? Ramai yang ketawa. Sesiapa yang ingin meninggal, waktu meninggal terbaik sekarang. Yang ingin meninggal, yang ingin raya, teruskan doa supaya panjang umur. Okey. Yang ingin meninggal, waktu meninggal terbaik sekarang. Kenapa? Kerana tidak ada neraka sekarang. Dah ditutup. Tidak ada neraka itu maknanya tidak akan membawa diri kita ke neraka kerana sudah tutup. Sekarang ni waktu-waktu ke syurga. Maka sekarang Allah sedang persiapkan kita untuk masuk syurga. Allah dah tutup semua pintu neraka. Itu rahsia. Baik, inilah soalan dia. Setahu saya, syurga ni kan akhirat nanti. Kan kita baca hadis, kalau kita meninggal malam ni, atau siapa meninggal hari ni, dimandikan, dikafankan, disolat, dikebumikan. Kan kubur tu kan taman-taman syurga. Malam ni lah. Kalau kita pagi ni meninggal, orang kebumikan kita petang ni lah syurga. Taman-taman syurga. Kubur tu taman-taman syurga. Ada tak sekarang lubang-lubang neraka? Dah tak ada, ditutup dah. Tapi syaratnya tadilah ibadun, bukan abidun. Itu yang saya sebut awal-awal tadi tu. Kalau meninggal sebagai ibadun, inilah jawapannya. Sebab tu saya bercakap tadi, saya tak nak bincang yang abid tu, nak bincang yang ibad. Ibad tu yang mana? Man arafa nafsahu, alladhi arafa rabbahu, orang yang mengenal Tuhan. Maka berinteraksi ini bukan berinteraksi dengan sekadar Al-Quran. Berinteraksi dengan yang menurunkan Al-Quran. Di saat tuan-tuan baca Quran, kena ingat yang menurunkan Quran. Waktu guru saya dulu, tuan-tuan sekalian, saya ingat lagi sampai sekarang beliau, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membanyak kaum beliau. Ya, guru Quran saya maksu. Yang lain ada, guru lelaki. Dulu mak saya ni dia paksa. Habis satu guru pergi ngaji seguru ni. Habis satu guru pergi guru ni. Habis guru ni pergi guru ni. Sampai satu guru tu dia tanya, mengaji dengan siapa dulu? Kata mengaji dengan ustaz-ustaz sekian-sekian. Oh, kalau dah ustaz tu dah ajar awak, tak payah dah. Dah cukup dah. Baca je lah sendiri. Ustaz tu dah ajar. Balik rumah. Ustaz tu tak nak terima, guru tu tak nak terima lah kita. Kenapa? Dia kata dah belajar dengan ustaz tu, dia nak belajar apa lagi? Tak boleh, pergi cari guru lain. Pergi guru lain. Tu mak saya dulu dia paksa. Akhir sekali, habis dah kampung Pulau Melaka tu, guru lelaki. Pergi mengaji sini. Dia paksa. Ada seorang lagi guru perempuan. Saya panggil maksu. Guru perempuan tu pula, dia hanya ajar makcik-makcik. Jadi makcik-makcik lalu depan pondok saya tu. Saya ingat 5 ke 6 orang. Dan saya ingat saya makcik tu pun dah meninggal rasanya. Yalah masa tu dia orang dah umur 60. Duduk di pondok. Kita masa tu umur 12 tahun, saya ingat saya. Ke 11 tahun. Jadi ikut makcik tu lah. Makcik berjalan depan, kita berjalan belakang. Ikut makcik. Pergi mengaji dengan maksud tu. Tapi rupa-rupanya maksud ni yang saya mengaji ni, subhanallah. Dia ajak kita sebiji-sebiji. Macam tuan-tuan ngaji kat masjid negeri. Dia kata, satu. Dia ajar. Kalau baca contoh ni saya tak itu sangat. Contoh. Dia ajar macam mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Dia kata, lidah kena sentuh di gusi gigi depan atas. Jangan turunkan lidah selagi mana tak habis dia punya bunyinya yang sempurna. Kalau nun buka. Lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Diajar satu-satu. 4 tahun, 15 juzuk. Guru saya dulu. Diajar. Sebab tu kadang-kadang kita rasa, ya Allah, aku ni daripada kecil mengaji sebiji-sebiji. Saya ingat lagi mak saya kata, apa hal ni hari ni jadi apa ni? Balik bawa Quran, tuan-tuan. Bawa Quran. A'u. A tu hamzah. Pangkal halkum. Au tu ain. Pertengahan halkum. Zu tu hujung lidah. A'udhu. Seminggu. Duduk pegang Quran. Mak kata, apa cerita ni? Inilah yang mak suruh ngaji ni. Dah dulu dah betul dah. Jadi tak betul lah. Kita sampai begitu. Dia kata, kenapa? Kita sedang bercakap dengan Allah. Satu kali saya baca cepat. Dah pandai kan baca cepat? Jangan, dia kata. Nak ke mana cepat? Kita kan nak balik jumpa Allah. Kalau kita cepat-cepat, kita sekarang ni sedang bercakap dengan Allah sebelum bertemu Allah. Tiba-tiba kita sedang bercakap dengan Allah untuk bertemu Allah. Kemudian kita cepat-cepat, kita nak pergi kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi kita nak pergi kalau kita sudah berbicara dengan Allah? Ada satu lagi dia katakan apa? Kadang-kadang kita baca kan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia katakan apa? Dia kata contoh cuba kita bercakap dengan mak. Kita bercakap dengan mak ni kan kita cakap perlahan. Ya. Tolong ya jangan angkat suara kita depan mak dan ayah kita. Fala taqul lahum uffin tu satu hal, jangan kata maka cakap lembut. Pun tak boleh dah, lembut. Mak, saya lapar, saya nak makan. Tu cakap dengan mak. Cakap dengan ayah samalah. Ayah, saya ada duit tak? Saya nak duit. Ayah, duit. Dia cakap, guru saya pesan ni. Mak, saya nak makan. Itu nak makan mak ke nak makan apa? Jadi jangan bercakap dengan Allah macam tu. Duduk, tenang, ambil wuduk, menghadap kiblat. Baca satu. Mulut bercakap, baca Quran, hati berbicara dengan Allah. Yang diajar lagi, kalau habis satu ayat, ini yang lambat ni. Yang lambat. Contoh yang tadi lah. Lil muttaqin. Lidah tu jangan turun. Habis suara selesai, baru turunkan lisan. Kalau mim, kena rapatkan dua bibir mulut. Dah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rapatkan dua bibir mulut. Jangan cepat-cepat nak buka. Ya, betul. Kalau ma, kena buka sikit mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak bagi tahunya? Adab kita dengan Allah. Sebab kita ni sedang bercakap dengan Allah. Kata dia. Sampai teliti begitu ya. Allah. Itu Quran. Baik, cuma kita nak bagi tahu di sininya ialah Quran itulah yang mengajar kita supaya kita berpuasa. Dan puasa ni meletakkan kita satu tempoh yang lama. Cuma dia bawa satu hadis. Apakah puasa itu? As-sawmu nisfu sabri. Puasa itu sebahagian daripada sabar. Puasa sebahagian daripada sabar. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Antara rahsia-rahsia puasa ialah puasa itu meletakkan kita menjadi orang yang separuh diri ni penyabar. Nisfu sabri. Sebab tu dia ada dua package. Puasa ni dia datang dua package. Beza siang dengan malam satu huruf. Ingat lagi saya bagi tahu tu ya. Package ni dia datang package siang. Ramadan ni dia datang dengan dua package. Satu package siang dengan huruf Sad. Satu package malam dengan huruf Qaf. Tahu ya? Di antara Sama dengan Qama. Hadisnya sama, tak beza langsung. Beza satu huruf saja dengan siang dan malam.
Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang malam pula dengan huruf qaf. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka siangnya bersabar dengan puasa, malamnya bersabar dengan qiyam. Tapi puasa ni hari ini ni as-saumu nisfu sabri, puasa tu separuh daripada sabar. Dan bila mana kita menjadi orang yang penyabar, Allah kata dalam Quran, innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya diberi ganjaran pahala kepada orang-orang sabar, ajrahum, ganjaran mereka bighairi hisab, tanpa hisab, tak mampu dihitung. Maknanya apa? Sebab itulah puasa ni Allah kata apa? Allah kata, saya baca yang disebut oleh Imam Ghazali dalam ni. Yatruku, saya baca ringkas ni ya. Hadis ni panjang ni. Daripada awal lagi as-siyamu junnah. Saya baca akhir nanti. Puasa ni ialah yatruku ta'amahu, seorang hamba aku ni kata Allah, dia tinggalkan makanannya, wa syarabahu, dia tinggalkan minumannya, wa syahwatahu, dan dia tinggalkan syahwat dia. Sebab tu kata ulama, Imam Ghazali kata apa? Puasa ni ibadah yang Allah perintah meninggalkan. Apa pasal? Biasanya perintah melakukan, larangan meninggalkan. Boleh kaedah tu. Perintah biasanya perintah melakukan, biasanya perintah melakukan sesuatu. Larangan meninggalkan sesuatu. Tapi puasa ni dia pelik, perintah meninggalkan sesuatu. Tinggal apa? Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat di siang hari. Maka seorang hamba aku yang sanggup melaksanakan perintah meninggalkan makan minum dia, meninggalkan syahwat dia, min ajli, hanya kerana semata-mata kerana ku, kata Allah. Maka apakah puasa ini? Maka as-siyamu li, puasa tu untuk aku. Kita nak cakap faham, kadang-kadang kalau orang belajar bahasa Arab dia boleh memahami. Bukan kata nak cakap tuan-tuan tak faham tak? Tuan-tuan boleh bayang tak bila mana Allah menghargai apa yang kita lakukan, sehingga Allah kata puasa kau ni untuk aku. Tuan-tuan, Allah ni maha teliti, Al-Latif, maha halus perkiraannya. Teliti, halus, sempurna, dia cek satu-satu. Contohnya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Besar debu pun Allah kira. Tapi dalam bab puasa ni, Allah kata, puasa kamu seterus untuk aku. Allah tak berkira-kira. Kenapa? Kerana Allah ingin meletakkan hubungan dia dengan kita begitu sekali dekat. Sebab tu saya kata tuan-tuan, puasa ni sebenarnya Allah nak kata apa? Kata ulama dalam bahasa mudahnya, ni bahasa bercakap ni, jangan salah faham ni. Ulama kata apa? Puasa ni sebenarnya Allah nak settle kita dengan dia. Tak ada apa. Kamu dengan aku dah tak ada apa. Kamu puasa? Okey, silakan puasa, aku ambil puasa kamu. Wa ana ajzibi, dan kamu tunggu dulu. Tunggu saja kamu mati, kamu boleh nampak, bertemu dengan aku akan bagi. Aku sendiri, wa ana, aku sendiri, diguna dhamir mutakallim, aku sendiri. Katakan nama diri pertama, bukan malaikat aku, bukan nabi-nabi aku, bukan sesiapa daripada umat-umat aku, hamba-hamba aku. Aku sendiri. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ya, sebab tu kadang-kadang benda ni dia benda rasa. Dia bukan benda bercakap, benda rasa. Barulah kita faham, ya Allah, patutlah ulama-ulama ni dia pulung sungguh-sungguh, kenapa dia sudah merasai bahawa dekat dia dengan Allah. Itu yang ulama kata, kalau mati dijual di pasar, pasti aku akan beli mati itu. Kerana dah terlalu rindu dengan Allah. Cuma masalah sekarang ni kita dengan orang. Yang ni yang susah sikitnya. Itu yang kuliah saya yang pertama baru ni, saya kata, maafkanlah sesiapa pun. Tapi minta maaf saya cakap juga. Saya pun minta maaf juga. Kadang-kadang saya cakap, kita bercakap secara umum, minta maaf tuan-tuan ya, kita bercakap secara umum. Suami maafkanlah isteri, walau apa pun isteri lakukan kepada kita. Maafkanlah dia. Yang pasti dia masuk syurga. Isteri maafkanlah suami, walau apa pun yang dia buat. Termasuklah dia menduakan tuan-tuan, puan-puan kan. Maafkanlah dia. Lain macam dah. Maafkanlah dia. Biarkanlah dia. Ya ke? Bahasa umum. Boleh ya?
Tapi kalau bahasa detail, subhanallah. Tapi saya kata apa? Ginilah, ada orang datang jumpa saya. Ada orang mesej. Jumpa pun ada. Mesej pun ada. Minta maaf saya bagi tahu secara umum. Ya mesej. Macam mana Ustaz saya nak maafkan isteri saya? Contoh saya suami Ustaz. Macam mana saya nak maafkan isteri saya? Dia buat ni, dia buat ni. Saya kata ginilah Tuan. Tuan maafkanlah dia. Itu sebenarnya kita maafkan dia ni. Sebenarnya kita menyelesaikan masalah kita dengan Allah di akhirat. Kan kita pernah sebut, di mana-mana sampai ke akhirat nanti, kita tak nak dah jumpa sesiapa. Diri kita pun belum tentu lepas. Kalau diri kita pun belum tentu lepas, yang kita cakap, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita buat, yang kita niat, yang pun belum tentu lepas, tiba-tiba ada dengan dia ni lagi, dengan dia ni lagi, dengan dia ni lagi, dengan dia ni lagi. Hampir lagi. Bila kita nak masuk syurga ni? Sebab tu salah satu ciri orang yang mudah masuk syurga, dia maafkan semua orang. Sebenarnya, dia sedang menyelesaikan masalah dia. Ada pun orang itu yang buat sesuatu pada dia, ini tak lepas, so bukan mudah. Sama juga seorang isteri dia kata, Ustaz, saya dah tahu dah Ustaz, suami saya ni begini. Kalau saya maafkan dia, saya ni terseksa Ustaz, sepanjang saya kahwin dengan dia. Tuan-tuan, ada minta maaf saya cerita satu benda. Ada suami ni, saya dapat mesej, ada suami ni, dia kata, Ustaz, saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Ada suami ni, saya ni bekerja, gaji saya besar. Tapi satu bulan tu, saya hanya dapat RM50 daripada gaji saya. Gaji saya 10 ke 15 ribu. Suami pegang kad tu. Jadi saya kerja Ustaz. Sehingga saya lapar, tak ada duit. Saya terpaksa masuk bilik air. Saya minum air pahit Ustaz. Suami pegang kad saya. Saya kata suami itu tak kerja ke? Kerja Ustaz. Gaji dia besar, dia orang bisnes. Habis yang dia guna pakai duit puan tu apa pula? Dia suka belanja kawan dia. Yang dia belanja kawan dia dah dia guna duit saya. Macam mana saya nak maafkan dia Ustaz? Saya bekerja, saya minum air pahit. Saya masuk dalam tandas saya minum air pahit. Anak saya lapar Ustaz, dia kata. Duit RM50 nak buat apa? Macam mana saya nak maafkan? Sudah. Saya kata, puan, apa yang saya cakap ni? Sebab dia tengok TikTok saya kan. Bahaya juga. Saya tengok dalam TikTok Ustaz. Sudah. Saya tak tahu siapa yang post. Saya tak tahu. Haji post. Saya tak tahu. Tak adalah saya kata apa. Saya cakap gini akak. Saya cakap secara umum. Untuk akak selamat. Dunia dah akak terseksa. Akhirat jangan lagi terseksa dengan muka dia. Saya pantang juga tuan-tuan. Orang lelaki yang khianat ni. Adik saya pernah kena seorang. Dengan lelaki yang jahat ni. Kalau saya ni dulu bukan ustaz. Saya kadang-kadang saya menyesal juga jadi ustaz. Ni jangan tulis kena masuk ni saja ni. Kalau saya tak ustaz, memang hancurlah muka kawan tu. Ya, memang adik saya kena seorang, cikgu, ustazah. Ya. Tak apalah takat ni dulu. Saya tanya satu je, saya tanya adik saya, dia pukul tak? Ya. Okey, nasib baik. Nasib baik dia tak pukul. Kalau dia pukul, memanglah kenalah kau. Ada lelaki-lelaki, maaf tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan, khianati isteri sendiri ni memang bahaya tuan-tuan. Tak masuk syurga kita. Ini lelaki-lelaki dua. Tapi ada seorang tu dia kata, dia sindir saya tu. Ramai orang lelaki marah kat saya sekarang ni. Sebab dia kata saya ni ustaz muslimat. Dia sindir saya tuan-tuan, dia tahu dia kata apa. Dia tulis dalam tu, dia kata, di komen kat itu saya, dia kata, ustaz ni ustaz orang perempuan sahaja. Selalu menyelebihi orang perempuan, dia kata dia. Ustaz Azhar Idrus, ustaz untuk semua. Dia marah sebab saya cerita pasal poligami tu. Dia kata, saya cakap syarat. Kalau solat 5 waktu pun tak boleh nak jaga, nak poligami apa? Yang tu dia marah.
Solat 5 waktu di surau pun tak nampak, di masjid pun tak nampak 5 waktu. Hubungan dengan Allah pun tak boleh jaga. Nak hubungan dengan manusia. Tapi saya pun tegur juga orang perempuan. Saya kata, saya bukan menjelebihi mana-mana, saya cakap betul. Orang perempuan saya tegur juga. Ada orang perempuan ni dah lah dia tak bagi suami dia kahwin lain. Suami orang pun dia tak bagi. Ini yang menjadi masalah juga ni. Takat telu tajuk apa dah kita ni? Tak adalah. Tak adalah. Tapi saya cakap gitulah. Sekarang, pertalian kita, hubungan kita dengan Allah, Allah selesaikan. Siang Allah ampunkan kita. Malam Allah ampunkan kita. Neraka Allah tutup. Syurga Allah buka. Apa maknanya? Allah tunggu masa kita bertemu dengan dia untuk Allah bawa kita ke syurga. Tapi yang menjadi masalah, hubungan kita dengan manusia. Tapi tajuk tu kita tak bahas. Kita hanya bahas pertalian hamba dengan pencipta. Tapi biasanya kalau kita selesai dengan Allah, Allah akan bantu kita selesaikan dengan hamba-hamba Allah. Tapi kalau dengan Allah pun kita tak selesai, biasanya dengan manusia tak payah cakap lah. Dia tak akan selesai. Allah, saya dapat satu basic tu. Ustaz dengar ni. Apa yang suami saya cakap pada saya dengan anak-anak. Saya dengar, saya menangis. Ya Allah. Itu satu hal. Habis nama binatang, dia cakap. Jadi, saya kata begini. Saya cakap tadi. Saya ulang balik ya, takut salah faham ni. Nanti salahkan saya pula. Mudahlah Ustaz cakap, maafkan orang tu, maafkan orang ni. Ustaz tak rasa. Ada yang basic itu. Saya kata lah, saya cakap, saya ingatkan. Untuk mudahkan kita akhirat. Ya. Tapi yang khianat tu, dia tak akan lepas. Ya. Siapa pun yang khianat pada kita, kita maafkan dia. Itu kita dengan dia, kita dengan Allah selesai. Dia dengan Allah tak selesai. Tolong ingat. Sebab tu Allah kata, Nabi dan satu sabda Nabi kata, if, apa ni? Allah ada satu patan tu. Maksud dia, kalau maksud bahasa Arabnya, saya lupa dah. Kamu nak buat if'al ma syi'ta kama tadinu tudan. Kamu nak buat apa, kamu buat, kata Nabi. Kamu rasa kamu buat, kamu nak buat, kamu buat. Tapi sebagaimana yang kamu buat, itulah yang akan kamu dibalas. Ya, jangan bergurau dalam kehidupan ini. Gitulah tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan buat silap dengan isteri, maaf. Tolong tunaikan balik tanggungjawab tuan-tuan dan maafkan dia. Tapi kalau perempuan juga silap, itu. Sebab apa? Sebab kita ni satu je lagi. Satu tapak ke depan masuk syurga. Tapi masalahnya, isteri duduk depan menghalang kita. Suami duduk depan menghalang kita. Anak-anak duduk depan menghalang kita. Lepas tu kalau kita anak-anak, minta maaf dengan ibu dan bapa. Minta maaf. Ya Allah, maaflah. Mama, maafkanlah saya. Ya. Ayah, maafkan saya. Dulu memang saya macam ni. Tapi tolong maaf. Dan kita pula sebagai mak ayah ni, maafkanlah dia, tuan-tuan sekalian. Ya, kita pun kalau masuk syurga, hari-hari Jumaat, boleh tengok ahli neraka. Tengok-tengok ada anak dalam neraka. Sanggup tak kita lihat? Tak sanggup kita. Okeylah, setakat tu dahululah insya-Allah ya. Baca sikit je hari ini. Okeylah insya-Allah, moga-moga apa yang saya bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan ialah selebihnya berdoa pada Allah. Ya Allah, Engkau ambillah hati-hatiku sentiasa denganmu ya Allah. Ya, sentiasa kita dengan Allah SWT. Jadi itulah tajuk kita secara ringkas dalam halaqah Ramadan kita pada siri yang ini.